Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Hashim Azari. Awak semua boleh panggil saya Cikgu Hashim. Saya akan ajar awak semua mata pelajaran RBT untuk 4 kelas, iaitu kelas 3 UPM, 3 UTM, 3 UUM dan juga 3 Unimas. Untuk sementara waktu ni kita cuma akan belajar melalui online. Cikgu faham ada kekangan yang boleh masuk dalam kita punya kelas online stream, dan ada sebahagian yang tak boleh. Jadi cikgu juga akan buat dua, iaitu buat stream dan juga cikgu akan buat kelas dalam bentuk video. Tapi cikgu minta kalau boleh lagi ramai masuk stream, cikgu lagi suka. Awak boleh belajar dua kali, maksudnya sekali dekat stream, sekali dekat video. Hari ini cikgu nak terangkan beberapa perkara. Perkara yang pertama adalah berkaitan dengan bahan yang kita gunakan untuk PDPC, PDPR untuk subjek RBT. Bahan yang pertama ialah buku teks. Bahan pertama ialah buku teks. Cikgu rasa semua kelas pun dah share dalam grup kelas masing-masing macam mana awak nak download buku teks digital. Cikgu rasa semua pun dah sedia maklum daripada MyKSSM. Tapi cikgu akan cuba juga untuk share buku teks digital yang ada pada cikgu dekat dalam kelas kita. Tapi cikgu dah try tadi, tak boleh disebabkan oleh saiz yang terlalu besar. Nanti cikgu akan cuba sekali lagi. Bahan pertama buku teks wajib ada. Bahan kedua, pihak sekolah juga telah menyediakan. Pihak sekolah juga telah menyediakan. Pertama sekali, modul. Ada dua jenis modul, iaitu modul nota, iaitu ringkasan daripada buku teks, dan juga modul untuk latihan. Tengok dulu. Ini adalah modul nota kita untuk bab 1 saja ni. Jadi cikgu akan share juga ni dalam grup. Nanti cikgu minta semua untuk salin, untuk print. Minta maaf cikgu minta semua untuk print kita punya modul ni. Tak banyak, ada 7 muka surat saja. Cikgu minta awak semua print. Yang pertama. Yang kedua, kita ada modul untuk latihan juga. Sepatutnya modul ni kita dah bagi kepada pelajar sebelum sekolah buka, tapi tak sempat. Kalau kat sini ada, tengok ada 8 muka surat. Tadi dekat dalam kelas online cikgu minta untuk awak print muka surat yang pertama kan. Cikgu rasa cikgu pun tak tahu bila modul tu siap, bagi tahu sekejap ni. Jadi cikgu minta kalau boleh awak terus print saja ke 8 muka surat ni. Simpan elok-elok, masuk dalam satu fail, sebab modul ni akan digunakan sebagai pentaksiran PBD. Modul ni akan digunakan sebagai pentaksiran PBD. Jadi awak perlu simpan elok-elok. Nanti kita akan hantar kat cikgu, cikgu akan tanda markah awak. Print, simpan elok-elok. Maknanya modul ni kita akan bermula pakai pada kelas pada hari Isnin ni. Satu lagi bahan ialah bahan yang setiap topik nanti baru cikgu akan share. Cikgu akan share, cikgu akan mengajar juga menggunakan PowerPoint. Cikgu akan share kemudian. Jadi ada 4 bahan. Bahan yang pertama buku teks digital. Bahan yang kedua modul nota. Bahan yang ketiga modul PBD yang kita tengah tunjuk sekarang ni. Dan bahan yang keempat ialah PowerPoint. Itu pertama berkaitan dengan bahan. Perkara yang kedua, cikgu nak terangkan sedikit berkaitan dengan topik pembelajaran kita untuk di tingkatan 3. Tingkatan 3 cuma ada 3 bab besar sahaja. Bab yang pertama ialah bab aplikasi teknologi. Yang cikgu tengah tunjuk dekat awak sekarang ni. Bab pertama ni yang cikgu tengah petakkan ni. Ini bab kita yang pertama, iaitu bab aplikasi teknologi. Ini yang kita akan belajar untuk di awal ni, daripada bulan 1 sampai bulan 3 ni. Jadi awak semua tolong ikut kelas cikgu setiap kelas dalam bab aplikasi teknologi ni. Letak bawah dulu. Awak akan belajar reka bentuk mekatronik.
Okey, ini adalah reka bentuk yang ke-9. Okey. Awak dah belajar aplikasi teknologi daripada tingkatan 1 Tingkatan 1 awak dah belajar aplikasi teknologi. Tingkatan 2 ada aplikasi teknologi. Dan tingkatan 3 ada satu lagi aplikasi teknologi, iaitu reka bentuk mekatronik. Okey. Tapi jangan risau, untuk reka bentuk mekatronik ni agak mudah disebabkan dalam mekatronik tu akan ada 4 reka bentuk yang awak dah belajar sebelum ni di semasa di tingkatan 2, iaitu reka bentuk mechanical, reka bentuk elektronik, reka bentuk elektrik dan juga kawalan dan pengaturcaraan. Dia gabungkan 4 tu menjadi satu reka bentuk yang baru, iaitu kita panggil sebagai reka bentuk mekatronik, yang akan kita bermula kelas pada hari Isnin nanti. Okay, yang kedua, selepas kita habis reka bentuk mekatronik, kita akan pergi kepada yang kedua, bab 2, iaitu penghasilan produk. Okey, dalam bab penghasilan produk ni nanti setiap pelajar perlu menghasilkan satu produk. Maksimum cikgu akan bagi cuma 2 orang pelajar sahaja satu kumpulan. Maksimum 2 orang pelajar satu kumpulan. Okey, masa di tingkatan 1 dan tingkatan 2, awak ada buat produk, tapi awak bukan buat produk sebenar. Awak cuma menghasilkan mockup. Okey, contoh, cikgu tahu ada ramai pelajar yang dulu masa tingkatan 2 dulu, awak ada buat guna cawan plastik, cawan polistiren, gunakan straw. Apa yang awak buat, awak hasilkan reka bentuk vertigasi. Tapi di tingkatan 3, kalau awak nak pilih tajuk vertigasi, awak kena buat produk vertigasi yang sebenar. Bukan lagi guna barang-barang terbuang macam straw, cawan plastik. Tak, kita memang guna pipe yang sebenar, bekas tanaman yang sebenar, semua yang sebenar. Okey ya. Okey, untuk penghasilan produk ni nanti awak perlu menggabungkan sekurang-kurangnya 2 daripada 9 reka bentuk yang awak telah belajar pada tingkatan 1. Okey, contoh, katalah kita nak gabungkan antara vertigasi dengan elektrik. Maksudnya dah buat vertigasi, kemudian kita gunakan pemasa ataupun timer. Macam tu contoh lebih kurang. Kita dah gunakan 2 reka bentuk untuk menghasilkan satu produk. Tapi tu cikgu terangkan lebih lanjut. Dan bab yang ketiga ialah bab reka bentuk perniagaan. Okey, mana dalam reka perniagaan ni nanti antara latihan yang awak kena buat, pertama sekali awak kena hasilkan poster. Macam contoh tengok dekat sebelah ni. Kita hasilkan poster macam ni. Lepas tu dah hasilkan poster, awak perlu pasarkan pula. Okey, maksudnya macam mana kita nak orang tahu produk kita. Kalau kita tengok sekarang ni, cara paling mudah kita gunakan media sosial. Okey, awak boleh gunakan Telegram, boleh gunakan WhatsApp, boleh gunakan Facebook, IG, Twitter dan lain-lain lagi. Apa sahaja media, TikTok ke semua boleh. Tapi awak kena buat betul-betul page tu, kemudian nanti awak kena tunjuk dekat cikgu page tu sebagai bukti awak dah buat pemasaran. Tapi bukan mesti produk tu dijual. Cuma kita nak tengok macam mana awak buat pemasaran produk. Okey, itu sedikit berkaitan dengan topik pembelajaran kita. Okey, seterusnya saya nak pergi pula kepada kita punya pembahagian markah. Okey, sekejap ya. Okey, format pentaksiran DT3. Okey, sekarang ni ini untuk subjek RBT yang telah dilaksanakan. Okey, tengok. Yang pertama sekali kita bahagi kepada 2. Okey, cikgu tunjuk kat sini juga. Okey, kita bahagi kepada 2 bahagian. Format 3. Yang pertama ujian bertulis 70% dan kerja khusus 30%. Okey. Pergi balik dekat kita punya page yang tadi. Okey, maksud je di sini kalau awak tengok, okey, untuk nombor 3 tu dikata bilangan soalan. Okey, kita ada bagi pecah pada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C.
totalnya akan menjadi 100 markah. Kejap cikgu print screen dulu yang ni. Okey. Sekarang ni cikgu nak semua tengok dulu. Okey. Cikgu ambil pen. Kita gunakan warna biru. Okey. Bukan. Cikgu pakai highlighter. Okey. Semua tengok. Pertama sekali kita ada bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey. Setiap bahagian ni kita pecahkan kepada 15 markah, 15 soalan, 15 markah. Bahagian B 55 markah, 20 soalan, dan bahagian C kita ada 3 markah dan 3 soalan dan 30 markah. Dan totalnya akan jadi 100 markah. Tapi daripada 100 markah ni kita akan jadikan dia last sekali. Katalah contoh cikgu bagi Cikgu bagi contoh. Katakanlah awak dapat Samsung Note. Okey. Katakanlah awak dapat markah awak untuk A, awak dapat semua sekali lah. Tadi yang cikgu kita kata sekejap ni tadi kan cikgu kata tadi kita satu ujian bertulis, satu lagi kerja khusus kan. Okey, kita pergi dulu pada ujian bertulis. Okey, katalah yang pertama ialah ujian bertulis. Okey, wajaran dia cuma 70% sahaja. Okey, katalah awak dapat exam daripada ujian bertulis, awak dapat 70%. Okey, 70%, kita akan jadikan dia 70 markah saja. Okey, jadikan 70 markah, iaitu kita akan buat nanti 70% darab dengan 70% ni. Nanti kita akan dapat mungkin markah awak lebih kurang dalam 49% saja. Okey, untuk ujian bertulis. Kemudian kita ada yang kedua. Yang kedua iaitu kita panggil sebagai kerja khusus yang cikgu sebut dekat awak tadi. Okey, yang cikgu sebut tadi kerja khusus ni. Kenapa? Okey, kerja khusus amali projek 30 markah. Awak buat dengan kawan awak. Katakanlah okey, untuk kerja khusus yang kedua ni satu. Okey, kerja kursus. Okey, wajarannya maksimum 30%. Okey, kemudian cikgu bagi dekat awak 20. Katalah cikgu bagi dekat awak 25%. Awak dapat 25. Okey, jadi berdasarkan dua wajaran ni tadi, kita akan tambahkan ujian satu yang telah di 70% kan, dan ujian dan juga kerja khusus 25. Jadi awak akan dapat markah sebenar ialah sebanyak 74%. Ini markah PT3 awak. Okay, jadi kalau awak tengok daripada wajaran yang saya tunjuk dekat skrin sekarang ni, awak kena skor tinggi dekat dalam kerja khusus. Sebab kerja khusus cikgu boleh cuba untuk bantu awak dapatkan 20% ke atas kalau awak siapkan awak punya dokumentasi dan produk dengan sangat baik. Kalau awak pun tak nak buat, tak datang buat, cikgu pun tak dapat nak bantu. Awak bayangkan kalau sebab ujian bertulis soalan susah, tapi kerja khusus awak boleh dapat markah yang tinggi sepatutnya. Okey. Ya, cikgu harap semua dah jelas bagaimana berkaitan dengan pembahagian markah ataupun wajaran daripada kita punya ujian bertulis dan kerja khusus. Okey. Itu saja untuk cikgu pada hari ini. Nanti cikgu akan share video ni dalam grup. Okey, semua boleh tengok balik video yang cikgu share ni. Kemudian cikgu minta sangat print bahan yang kita buat pada yang cikgu bagi hari ni untuk kita buat pada hari Isnin. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, jumpa lagi ya.
Terima kasih. Biasanya orang pun ngadu